Hai guys, welcome to Cikgu Intan Channel. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Intan dalam kelas Expert Science anda. Dengan tagline yang sama, Ayuh bangkit, percaya diri, berjaya pasti. Dalam bab yang seterusnya, kita akan masuk bab 11 iaitu daya dan gerakan. Bagi unit yang pertama dalam bab ini ialah gerakan linear. Cuba lihat objek ini. Objek yang pertama, kenderaan yang sedang bergerak. Pit, pit, pit. Yang seterusnya, gambar buah apel yang sedang jatuh dari pokok. Dan yang terakhir, gambar orang yang sedang berlari. Cuba kita fikir, apakah persamaan ketiga-tiga gambar ini? Yang pertama, ketiga-tiganya bergerak. Yang kedua, ketiga-tiganya bergerak secara lurus daripada atas ke bawah, kiri ke kanan atau mana-mana sahaja. Daripada sini kita dapat keluarkan maksud gerakan linear. Maksud gerakan linear adalah gerakan suatu objek yang bergerak dalam satu lintasan lurus. Sebelum itu, kita kenali dulu apakah beza antara jarak dan sesaran. Cuba lihat gambar ni. Wanita ni pun terfikir-fikir. Manakah satu jarak dan manakah satu sesaran? Gambar ini menunjukkan lokasi daripada A ke C. A ke C melalui B. Jarak A ke B adalah 30 meter. Jarak B ke C adalah 40 meter. Manakala jarak lurus antara A ke C adalah 50 meter. Perbezaan antara jarak dan sesaran dari segi maksud. Jarak adalah jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek. Manakala sesaran pula adalah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Seperti dalam rajah ini, kita dapat lihat daripada lokasi A ke C, jarak yang dilalui adalah A ke B, B ke C. 30 meter tambah 40 meter. Jumlahnya adalah 70 meter. Jadi, jarak adalah 70 meter. Manakala, untuk jarak terpendek dari A terus ke C adalah 50 meter. Dapat bezakan jarak dan sesaran? Apa yang digambarkan oleh Pink Power Rangers ni dengan 3? Apakah 3 yang dimaksudkan? Yang pertama, laju. Yang kedua, hal laju. Dan yang ketiga, pecutan. Jadi, 3 komponen ini adalah amat penting dalam gerakan linear. Dapatkah kita bezakan antara laju, hal laju dan juga pecutan? Kita nak tengok sama tak laju yang dimaksudkan dengan Pink Power Rangers ni. Jom kita buat aktiviti bersama. Ada 4 aktiviti yang kita akan lakukan. Jadi, murid-murid boleh lakukan aktiviti ini atau membayangkan sahaja daripada gambar rajah yang diberi. Yang pertama, berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Nampak tak? Santai dia berjalan. Yang kedua, berlari dari satu titik ke titik yang lain. Wah, lajunya dia lari. Yang ketiga, kereta mainan bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Penat kawan kat belakang tu tolak kereta mainan. Dan yang terakhir, keempat, berbasikal dari satu titik ke titik yang lain. Amboi santainya dia. Okey, kita buat perlawanan. Nampak tak ada referee dekat situ? Referee nak bagi arahan 1, 2, 3 and go. Jadi, dalam gambar rajah ini, kita dapat lihat ada 5 aktiviti yang akan dibuat perlumbaan. Jadi, yang pertama,
sedang berjalan. Yang kedua, sedang berlari. Yang ketiga, menolak kereta mainan. Yang keempat, berbasikal dari kanan ke kiri. Dan yang kelima, berbasikal daripada kiri ke kanan. Referee sekarang ni tunggu dekat garisan penamat di sebelah kanan tau. Okey, kita lihat comelnya pasukan tepuk sorak dekat bawah tu. Ada yang tengah makan pun ada. Bukan main lagi pasukan tepuk sorak ni ya. Okey, kita lihat apa yang dia orang cakap. Perlawanan dah mula. 1, 2, 3, go. Agak-agak korang kan, siapa yang akan sampai dulu? Maknanya siapa yang lebih laju? Dan kenapa ya? Yang seorang lagi kata tak payah fikirlah, makan je. Kita kena fikir tau. Siapa yang lebih laju? Siapa yang akan sampai dulu? Perasan tak dalam setiap pertandingan kita nampak referee mesti akan pegang stopwatch. Kenapa referee pegang stopwatch ya? Yang pertama mestilah untuk mencatat masa, kelajuan, hal laju dan juga pecutan yang saya sebutkan 3 tadi. Ia bergantung pada masa. Bila disebut tentang kadar, kadar mesti berkait dengan masa. Maksudnya, semakin singkat masa yang diambil oleh sesuatu objek untuk sampai ke destinasi, semakin tinggi kelajuan dan hal laju objek tersebut. Jadi, agak-agak dalam perlumbaan tadi, siapa yang menang ya? Nampak tak ada champion stage dekat situ? Siapa nombor 1, nombor 2, 3, 4 dan 5? So, kita tengok keputusannya. Yang pertama, yang berbasikal dari kiri ke kanan. Yang kedua, yang sedang berlari. Yang ketiga, yang berlari menolak kereta mainan. Yang keempat, orang yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, mestilah orang yang berbasikal daripada kanan ke kiri. Yelah, referee tunggu dekat sebelah kanan. Dia menjauhi daripada referee pula. Okey, tak apalah. Jadi, kita tahu kaitannya di sini, semakin singkat masa yang diambil oleh sesuatu objek untuk sampai ke destinasi, maka semakin tinggilah hal laju sesuatu objek tersebut. Okey, dalam 3 komponen tadi, laju, hal laju dan juga pecutan, kita bezakan dulu dan kita kenali dulu apakah maksud dan contohnya. Okey, untuk laju. Laju adalah kadar perubahan jarak. Saya ulang, kadar perubahan jarak. Laju purata pula, bila disebut tentang purata, ia adalah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Maksudnya, bila disebut tentang kadar, ia mestilah bergantung kepada masa. Jadi, jumlah jarak yang dilalui dalam masa yang tertentu. Okey, formula bagi laju adalah V sama dengan D per T. V adalah laju, D adalah distance, jarak, T adalah time, masa. Itulah disebut tentang kadar perubahan jarak. Seterusnya, hal laju. Hal laju adalah kadar perubahan sesaran. Maksudnya, kadar perubahan sesaran ni adalah jumlah jarak yang dilalui bagi dua titik dalam satu lintasan yang lurus. Maksudnya lurus. Sebab itulah saya tunjuk gambar anjing yang berjalan pada landasan kereta api yang lurus. Betul kan? Jadi formulanya hal laju sama dengan sesaran per dengan masa. Lebih kurang kan dengan laju tadi? Cuma bezanya sesaran dan jarak. Seterusnya, yang ketiga, pecutan. Pecutan adalah kadar perubahan hal laju.
Suatu jasad atau objek yang mengalami perubahan hal laju dipanggil sebagai pecutan. Contohnya macam kereta yang memecut laju ataupun memecut semakin perlahan. Apa dia panggil ya? Lepas ni saya akan ajar. Okey, kita lihat pada formulanya. Pecutan sama dengan V tolak U per T. Apakah maksudnya? A sama dengan V tolak U per T. A adalah pecutan ataupun dalam bahasa Inggerisnya acceleration. Sama dengan V. V adalah hal laju akhir tolak U. U adalah hal laju awal. Per dengan masa. Okey, kita dah selesai belajar tentang laju, laju purata, hal laju dan juga pecutan kan? Jadi Cikgu Intan nak testlah sikit kamu punya kefahaman. Jom kita buat aktiviti penyelesaian berkaitan dengan gerakan linear. Kita tengok soalan 1. Rajah menunjukkan lintasan yang diambil oleh kereta dari P ke S. Dari P ke S, dia adalah bentuk segitiga dan ada segi empat pula sebelah kanan tu. Jadi kita lihat untuk sampai daripada P ke S, dia melalui Q, melalui R, barulah sampai ke S. Jadi dari titik P ke Q, Q ke R, R ke S. P ke Q adalah 5 km, Q ke R adalah 3 km. Manakala R ke S adalah 1 km. 5 tambah 3 dah jadi 8. 8 tambah 1 jadi 9. Maksudnya 9 km jarak yang dilalui oleh kereta tersebut. Tapi soalan tanya tentang sesaran kan? Bezanya jarak dan sesaran. Sesaran adalah jarak terpendek di antara dua titik. Jadi jarak yang terpendek dalam gambar rajah ni adalah P ke S. Okey, untuk dapatkan P ke S, ni macam awak belajar matematik lah kan. Jadi untuk dapatkan jarak antara P ke S, kita kena kuasa 2 kan P ke titik tengah tu. Kemudian titik tengah tu ke S, kita kena kuasa 2 kan lagi untuk dapatkan nilai P ke S. Jadi, kita lihat formulanya. S kuasa 2 bersamaan dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kenapa 4? Sebab 5 km tolak dengan 1 km. Sebab dalam segitiga tu hanya 4 km yang terlibat. Jadi 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 16 tambah 9 bersamaan dengan 25. 25 adalah S kuasa 2. Untuk dapatkan nilai S, square rootkan 25. So, kita akan dapat S sama dengan 5 km. Seterusnya, aktiviti penyelesaian soalan yang kedua. Kit Yan menunggang motor dari rumahnya ke kedai LAN, iaitu rumah Kit Yan yang berlabel K, kedai LAN berlabel L, dan jaraknya adalah 500 meter dalam masa 4 minit. Berapakah laju purata motor tersebut dalam meter per saat? Jadi, laju purata formulanya sama dengan laju. Bila laju purata, maksudnya jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang dilalui. Okey, formulanya adalah laju sama dengan D per T. D adalah jarak, T adalah masa. Jadi, laju puratanya adalah 500 meter bahagi dengan 240 saat. Kenapa 240 saat? Kerana 4 minit. 4 minit ditukar kepada saat adalah 240. Jawapannya adalah 2.08 meter per saat. Aktiviti penyelesaian masalah seterusnya, soalan yang ketiga. Sebuah kereta bergerak untuk mengalihkan kenderaannya ke tempat yang lebih selamat dalam masa 4 saat. Berapakah hal laju kenderaan tersebut? Apa beza laju dan hal laju? Laju jumlah jarak bahagi dengan masa kan? Hal laju adalah sesaran bahagi dengan masa. Jadi formulanya adalah hal laju V sama dengan S per T. S
adalah jaraknya dalam gambar rajah menunjukkan 30 meter dan masanya adalah 4 saat. 30 meter bahagi 4 saat bersamaan dengan 7.5 meter per saat. Ini adalah hal laju kenderaan tersebut. Seterusnya, aktiviti penyelesaian masalah soalan 4. Sebuah kereta polis memecut untuk mengejar penjenayah dari kelajuan 90 km per jam ke 140 km per jam dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan kereta polis tersebut dalam masa meter per saat kuasa 2? Kita lihat. Ini maksudnya dalam masa 20 saat, kereta polis ni bertukar kelajuan dia daripada 90 km per jam ke 140 km per jam. Formula pecutan adalah A sama dengan V tolak U per T. Okey, di mana hal laju akhir tolak hal laju awal per dengan masa. Okey, jadi cara pengiraan dia 140 km per jam tolak dengan 90 km per jam. Tak boleh direct guna macam tu tau. Sebab dia nak dalam meter per saat kuasa 2. Jadi kita perlu tukarkan 140 km kepada 100 kepada meter. Jadi 140 km bersamaan dengan 140,000 meter. Untuk 90 km tadi pula adalah 90,000 meter per jam. 1 jam adalah bersamaan dengan 3,600 saat. Jadi 140,000 meter per saat per 3,600 tolak dengan 90,000 per 3,600. Kemudian kesemuanya V tolak U ini kita bahagikan dengan T, masa, di mana masanya adalah 20 saat. Jadi 38.89 meter per saat tolak dengan 25 meter per saat per dengan 20 saat. So jawapannya adalah 0.695 meter per saat. Okey, boleh faham? Ada pembetulan sikit dekat 38.89 meter per saat, bukan meter per saat kuasa 2. 25 pun 25 per meter per saat, bukan meter per saat kuasa 2. So bila kita bahagikan dengan 20 saat, barulah akan jadi 0.695 meter per saat kuasa 2. Jadi dah boleh fahamkan daripada aktiviti penyelesaian masalah ni. Harap-harapnya formula yang kita dah hafal dan maksud hal laju dan juga pecutan yang kita dah belajar tadi boleh membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya. Okey, pernahkah kamu lihat alat ini? Apa ya alat ni? Alat ni ada dalam galeri sains, buku sains tingkatan 4 tau. Namanya Get Photo. Get Photo. Get Photo ni kegunaannya untuk apa ya? Untuk ambil gambar? Sama macam kamera? So, apa kaitannya dengan kelajuan, hal laju dan pecutan yang kita belajar hari ni? Salah. Get Photo adalah satu alat peranti masa yang digunakan untuk mengukur gerakan yang sangat laju atau pada jangka masa yang pendek dengan tepat. Macam mana ya? Okey, contohnya untuk menentukan pecutan jatuh bebas, maksudnya free fall object. Acceleration of free fall object contohnya adalah bola pimpong yang jatuh ataupun anak gajah yang jatuh daripada bangunan. Okey, yang seterusnya untuk menentukan tempoh ayunan bandul. Okey, kita dapat lihat gerakan ayunan bandul seperti dalam gambar rajah. Seterusnya, untuk menentukan hal laju troli pada landasan. Contohnya, kalau awak tengok dalam gambar eksperimen troli. Dan juga, Allah, ada orang yang sedang turun dengan troli. Bagaimana pula dengan eksperimen di makmal? Kalau di makmal, kita pakai alat apa pula? Di makmal, kita gunakan jangka masa pita detik.
Tahu tak jangka masa pita detik tu macam mana? Tengok macam dalam gambar rajah yang saya tunjukkan di atas sebelah kanan. Okey. Jangka masa pita detik ini dia menggunakan arus ulang alik di mana ia akan bergetar sebanyak 50 getaran dalam masa 1 saat. Maksudnya 50 Hz. 1 detik adalah sela masa antara 2 titik berturutan pada pita detik. Faham tak macam mana? Okey, lepas ni Cikgu Intan tunjuk. Jadi, 1 detik mewakili 1/50 saat atau 0.02 saat. Contohnya dalam gambar ni, kita dapat lihat 2 titik yang berturutan sebelah-sebelah. 1 titik ke 1 titik yang lain adalah 1 detik. Ataupun menggambarkan 0.02 saat. Jadi, cuba kita main teka-teka. Antara pita detik troli A dengan pita detik troli B. Pita detik troli A, jarak antara titik-titiknya dekat-dekat. Pita detik troli B, jarak antara titik-titiknya jauh-jauh. Jadi, cuba kita bantu Fizi. Kawan-kawan, boleh tak bantu saya menentukan pita detik troli mana yang lebih laju? Pita detik A ataupun B? Yang mana ya? Jawapannya, pita detik B menunjukkan hasil eksperimen bahawa trolinya bergerak lebih laju kerana jarak yang jauh antara 2 titik bagi 0.02 saat. Sebab kita tahu antara 1 titik ke titik yang lain adalah 0.02 saat. Dalam masa yang sama, jika dia boleh melalui lebih jauh jarak yang dilalui, maksudnya ia bergerak lebih laju. Jadi, troli B tu bergerak lebih laju dan troli A bergerak lebih perlahan. Kita buat teka-teki lagi. Okey, pita detik troli P dan pita detik troli Q pula. Untuk pita detik troli P, daripada titik-titiknya yang jauh-jauh menjadi semakin dekat. Pita detik troli Q pula daripada dekat-dekat menjadi semakin jauh. Jadi, kita bantu pula Fizwan. Fizwan tanya, kawan-kawan boleh tak bantu saya menentukan pita detik troli mana yang semakin laju? Pita detik P atau pita detik Q? Cuba fikir. Jawapannya, pita detik Q menunjukkan hasil eksperimen bahawa trolinya bergerak semakin laju kerana sela masa yang semakin sedikit. Cuba lihat pita detik troli Q. Daripada jarak yang dekat kepada jarak yang lebih jauh. Maksudnya dia bergerak semakin laju. Jadi troli Q mengalami pecutan. Manakala troli P mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan ni maksudnya pecutan dia tu semakin berkurang. Hal laju dia semakin berkurang. Okey, cuba teka pita detik troli M pula. Untuk troli M ni kita dapat lihat jarak antara 2 titik dan titik-titik yang seterusnya adalah sama. Jadi kita bantu Farhani. Kawan-kawan, bila sela masa sama je macam ni, apa pula maksudnya? Tak bergerak ke? Maksudnya antara satu titik ke satu titik yang lain dalam sela masa yang sama, jaraknya adalah sama. Jadi apa maksud ia tak bergerak ke? Bukan kawan-kawan. Jika jarak yang dilalui sama dari satu titik ke titik yang lain, ini bermaksud tiada pertambahan atau pengurangan kelajuan. Jadi troli M ni bergerak secara hal laju seragam. Maksudnya bergerak dia tu kelajuan yang sama sahaja. Tak ada kenaikan ataupun tiada pengurangan. Bagaimana pula dengan pita detik troli N ni ya? Pita detik troli N ni sekejap jauh, sekejap dekat, sekejap jauh, sekejap dekat. Hal laju tidak seragam. Jadi, troli N ini bergerak secara tidak seragam kerana sela masa yang sama 0.02 tadi jaraknya sentiasa berubah-ubah. Okey. Cuba kita rungkaikan balik
apa yang kita telah belajar tadi. Jenis-jenis gerakan linear. Kita kategorikan gerakan linear. Untuk gerakan linear yang pertama adalah hal laju seragam. Hal laju seragam ni maksudnya jarak yang dilalui bagi 1 detik iaitu 0.02 saat itu jaraknya adalah sentiasa sama. Yang kedua, pecutan seragam. Pecutan seragam maksudnya pecutan adalah pecutan yang berlaku daripada kiri ke kanan semakin meningkat. Maksudnya jarak yang dilalui semakin jauh. Untuk nyah pecutan seragam pula, jarak antara titik-titiknya adalah semakin dekat. Dan last sekali, hal laju tidak seragam. Untuk hal laju tidak seragam, jarak antara titik-titiknya jauh, kadang-kala dekat, kadang-kala jauh, kadang-kala dekat. Jadi, kamu berjaya habiskan kelas untuk hari ini. Awesome guys! Syukran semua. Ingat tagline kita, ayuh bangkit, percaya diri, berjaya pasti. Jadi macam biasa di akhir kelas Cikgu Intan akan bagi tugasan untuk kamu sebagai pengukuhan. Untuk latihan minggu ini, yang pertama, salin latihan pengiraan penyelesaian masalah di halaman 231 di buku teks KSSM tingkatan 4. Yang kedua, jawab soalan praktis formatif 11.1 di halaman 234. Dan yang ketiga, jangan lupa ya buat tugasan video TikTok bab 10 sebagai ulang kaji. Okey, Cikgu Intan tunggu ya. Nanti siapa-siapa yang dah siap dan selesai tugasan, bolehlah upload dalam grup Expert Science. Jadi berjumpa lagi kita dalam kelas yang seterusnya dalam kelas Expert Science anda bersama Cikgu Intan. Bye. Assalamualaikum.